Pengurusan jenazah ada 4. Kita tahu ada 4. Pertama, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Okey, dalam bab mandi jenazah, ya, rukun dia niat meratakan air ke seluruh badan. Niat sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Ratakan air ke seluruh badan. Itu sahaja yang wajib. Ratakan air ke seluruh badan. Maknanya perkara wajib dalam mandikan jenazah ialah air sahaja. Selain daripada air, tak wajib. Apa yang tak wajib? Sabun, syampu, cenana, kawarus, tu semua tak wajib. Ya, yang wajib kena ada air. Ya, kalau tak ada barang-barang tadi, tetap sah mandi jenazah tadi. Kaedah dia senang je. Kalau tuan-tuan dah tahu tentang mandi wajib, maka tahulah mandi mayat. Mandi wajib macam mana? Ratakan air ke seluruh badan. Mandi mayat macam tu juga. Maka senang tak mandi mayat? Senang. Dah settle urusan mandi mayat kita, kan? Ya, simple saja. Cuma bezanya ialah bab mandi mayat ni ialah kawasan yang boleh kita capai saja. Capai tu macam mana? Kalaulah benda tu terhalang kerana dirinya sendiri, contohnya badan dia besar, paha dia saja berlipat-lipat 18 lipatan, nak kena selak satu kan. Itu susah bagi kita. Jadi kawasan yang boleh capai sahaja, yang mudah dicapai. Tak payahlah kita angkat kaki dia, ni pelipat besar ni kan. Tak payahlah, mana yang boleh capai. Dan juga mungkin jadi kalau mayat tu reput, mayat dia badan besar, kembung badan dia. Jadi kalau kita nak istinja ada time tu susah. Bila kita nak istinja, takut nantikan kulit dia luka, maka lalukan air kawasan yang boleh capai. Termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan benda yang terhalang. Cincin, tangan dia bengkak, tak boleh nak keluarkan cincin, maka tak payahlah buka. Lalukan air, cuba pusing-pusing. Kalau pusing pun tak boleh, lalukan air ke atas cincin dia, settle masalah. Lain pula halnya kalau tangan dia bertatu. Tangan bertatu yang dia gores kan, gambar lah harimau, naga, monyet, apa semua tu kan. Macam mana nak buat? Tahu pisau sagat? Pisau sagat yang kupik apple tu kan, tersiat-siat kulit tu kan. Jangan buat macam tu. Kita kalau kulit tak boleh cabut, tak boleh hilang dia punya tatu tu, biarkan saja, lalukan air sahaja. Kecuali kalau tatu tu guna chewing gum 20 sen tu, yang plaster tu, kita beli chewing gum kan. Itu boleh gosok, hilang. Yang lain-lain daripada tu, yang jenis lekat, tak boleh buat apalah. Termasuk kalau rambut dia berwarna hijau, merah, kuning, macam traffic light kan. Macam mana ni nak buang warna dia ni? Potong rambut dia, botakkan dia. Jangan buat macam tu, kan? Kita ambil air, lalukan saja air. Tak payah kita botakkan dia, tak payah kita gunting rambut dia. Jangan buat macam tu. Ya, kita lalukan air saja. Kalau kuku dia pakai Q-tag, pewarna tu, cuba hilangkan kalau boleh. Kalau tak boleh, jangan kita patahkan kuku dia. Ya, bersihkan sahaja, lalukan air saja. Sekadar tempat yang boleh kita capai. Kena faham situ ya. Kalau orang dulu kadang-kadang dia selit kan, celah kuku ni pun dia buang, tek kuku. Tak perlu ya, celah kuku. Ini benda-benda yang buang masa. Ni telinga ni dia ambil kapas, korek, buang tak telinga, tak payah. Benda tak payah, ratakan air saja. Lepas tu kalau kat Mekah sekejap je dia mandi mayat, 2 minit 3 minit je, bukan 20 minit 30 minit, 2 minit 3 minit. Mayat tu dia ambil gayung, jangan air dah campur dengan bidara, cerap 1 2 3, dia ratakan air kat atas badan mayat tu, dia pusingkan pula ke kanan, dia ratakan air 3 kali. Lepas tu dia sapu ke badan mayat, pusing ke kiri pula, jirus air 3 kali, ratakan air, settle. Kemudian dia ambil kain, dia lap sikit, dia ambil minyak atar, dia sapu kat badan mayat tu. Kain kapan yang 3 helai dah ada siap gulung separuh, lalu kat belakang mayat tu. Dah letak mayat kat atas kain kapan, terus balut. Siap, jalan, next. Sebab apa? Sana banyak jenazah. Setiap waktu ada solat jenazah. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 10. Tak tentu. Kalaulah dia dekat sana, Saudi tu, dia guna cara kita kat sini. Satu mayat 2 jam.
menimbun mayat tu kan. Ni mayat bila ni? Bulan lepas tak settle lagi kan. Jadi dia kena cepat. Cuma kita ni jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Ambil sederhana je. Ya, 20 minit pun dah cantik dah untuk mandi mayat. Campur kain kapan 20 minit, 40 minit siap. Janganlah lama sangat. Kadang-kadang mandi sampai sejam tak tahu apa dia godek ni, tak tahulah kan. Jadi kena faham yang wajib ratakan air. Kemudian perkara sunat yang berlaku ialah kita ada sabun, cendana, kawarus, air mawar, air bidara, sintok. 4 bahan ini. Kita tengok dalam ni ada tak 4 bahan ni. Okey. Baik. Okey, dalam ni dia ada air mawar. Air mawar ni berwarna putih. Nasib baik dia ada stiker sini tulis air mawar. Kalau kita koyak stiker ni, togel macam ni je, takut dia fikir air cap badak. Botol dah sama dah. Kan? Jangan letak dalam peti ais. Time dah harga melampau, dia tak kira bau dulu. Berbuih mulut minum. Kat sini ada akar sintok. Saya jarang pakai akar sintok ni. Ya. Siapa yang uruskan bahagian pembekal ni, bagi tahu dia, tak payah pakailah benda ni. Ni orang lama pakai. Kita tak pakai benda ni. Untuk apa? Gosok kasar. Nak letak dalam tu, tak perlu pun. Ya, akar sintok ni orang tak pakai dah. Kebanyakannya buang-buang je. Ya. Sebab kita dah ada barang lain. Cendana. Cendana ni warna kuning. Cantiklah packaging macam ni kan. Cendana kan. Jadi cendana ni kalau dia tak ada stiker ni, takut orang keliru sebut kunyit. Boleh jadi juga. Jangan letak kat dapur. Time nak goreng ayam goreng kunyit, time tu selesai semua. Tak boleh itu kan. Gaul dengan ayam tu kan. Goreng, datang suami dia balik makan ayam goreng cendana. Berbuih mulut kat meja tu kan. Okey. Yang ini pula kapur barus. Kapur barus dia ada ketul-ketul macam tu, kita kena tumbuk. Tumbuk dulu. Ya, bahasa India ada campur nama dia. Kalau kita pergi kat tempat orang India jual barang-barang tu kan, dia tulis campur kotak kuning. Tu boleh guna juga, tak ada masalah. Ya, ni serbuk dah hancur dah. Saya pergi kat Mekah, dia jual ketul batu je ni. Ketul semua. Kita kena tumbuk. Ini apa benda ni? Campur kata dia. Campur kata. Barus, kata barus. Macam mana nak pakai ni, bau pun tak ada. Dia kena tumbuk, bau-bau dah keluar. Kan? Jadi yang ni serbuk. Tabur dekat atas kenggapan boleh, nak campur dalam baldi air pun boleh. Kalau jenis ketul-ketul macam tu, nak tabur dekat kenggapan, kita kena tumbuk dulu. Kalau nak letak dalam baldi, tak payah tumbuk, biar ketul-ketul tu campak je dalam air, dia akan lerai sendiri. Okey. Kemudian dalam ni juga dia ada sediakan sabun. Ada sabun. Sabun tak kisah jenis cecair ke, jenis buku, tak kisah. Brand apa, May ke boleh. Dettol boleh, apa-apa je lah. Fab ke, Breeze ke, terpulang. Yang penting sesuai untuk jenazah ya. Dalam ni juga dia ada sediakan minyak atar. Minyak atar kan? Tak ada sini. Tapi ni untuk kafan. Ya. Apa lagi? Bidara. Dalam ni tak ada bidara. Okey. Tak apa. Kita guna apa yang ada ni. Kalau tak ada semua pun, tentu kat rumah kita ada sabun, ada shampoo. Boleh pakai. Asalkan halal. Alright. Kemudian bab kafan. Ni adat dalam bab mandi mayat. Apa bukan adat? Adat ni bukan adat macam adat petang larang kita. Tak. Adat ni lah barang-barang ataupun benda yang biasa kita gunakan. Apa dia? Kapas gulung, putik kapas, baldi, gayung, tempat mandi, gunting, kain tawel, alat PPE. Ini tidaklah kata wajib ataupun sunat. Tapi benda-benda ini membantu kita untuk mandikan jenazah. Contohnya tempat mandi mayat. Kalau tak ada tempat mandi mayat ni, kita guna kaedah lama. Mandi kat pangkin rumah. Kita mandi, air jatuh ke bawah tanah. Itu kaedah orang lama. Ataupun batang pisang. Kita potong batang pisang, letak dua, mandi ke atas tu. Ataupun kita pangku mayat. Anak-anak pangkukan mayat tu atas kaki, baringkan orang tua dia, mandikan situ. Ini kaedah lama. Sekarang kita ada tempat meja macam tu, senang kita kan. Ini kaedah ataupun perkara biasa. Dalam bab kafan jenazah, kena faham, wajib pada kain jenazah ini ialah sehelai kain yang menutup aurat. Sehelai kain yang menutup aurat. Warna tak kisah apa pun. Yang penting menutup aurat. Itu tujuan kafan ialah tutup aurat. Kalaulah dia kafankan jenazah dengan sehelai toto, cukuplah sehelai kan. Toto dah tebal dah, cukuplah. Tutup aurat, okey settle. Sehelai kapit, ada pergi sehelai kapit, segulung kapit kan.
Maknanya sesuai lah. Tapi kalau dia guna kain yang senipis macam ini, tak bolehlah selai, nampak aurat dia. Maka disunatkan lelaki 3 helai, perempuan 3 helai atau 5 helai. Kenapa perempuan lebih? Kerana aurat dia lebih daripada lelaki, dan perempuan selalu melebih-lebih. Tak ada yang pertama je. 3 helai saja ya. 3 helai cukup dah sebenarnya. Tak payah banyak pun. Kadang-kadang kita ni nak buat ni lah, nak buat tu lah, rendah-rendah lah. Tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan membazir. Sunat berwarna putih. Maknanya kalau warna lain boleh tak? Makruh sekiranya sengaja pilih warna lain. Kain putih ada, tapi saja nak pakai lawa pula meja ni kan. Kain ni lah pakai. Kain merah tu lah pakai. Makruh hukum dia. Ya, dan boleh jadi haram sekiranya siap bercorak pula kan. Gambar pink, Hello Kitty pun ada kan. Itu tak boleh ya. Haram ya. Tapi dalam keadaan terdesak, tu je kain ada, pakailah. Waktu saya uruskan jenazah, terlibat dalam pengurusan jenazah bencana di Palu, Sulawesi Tengah, tahun 2018, tsunami kan, mayat bergelimpangan. Apa yang ada lah kita buat. Yang penting tutup aurat kan, kotak ke apa ke, tutup dulu. Jadi benda yang ada asalkan menutup aurat dia, itulah namanya kafan ya. Daun pisang ke, kulit kayu ke, tu ya. Baik. Kemudian adat atau barang biasa yang kita pakai, kapas, plastik, kain batik. Ini biasalah, biasa yang kita guna ya, kebiasaannya. Okey, selesai bab ini. Okey, nanti kita cerita bab solat jenazah pula. Okey, sebelum kita nak mandi, nak kafankan jenazah, kita kena bentangkan kain. Sebelum kita nak mandikan jenazah, kita kena bentang kain dahulu. Okey, dalam set ini yang disediakan ni ada kain yang dah siap. Okey, dia macam lembab-lembab sikit ya. Okey, saya perlukan 2 orang pembantu, bukannya model lagi ya, pembantu. Siapa boleh buat? Dia macam sah. Satu lagi minta maaf cakap lah ya, set macam ni dia ada macam lekit-lekit sikit. Pasal apa? Ni pengalaman saya nak share lah. Sebab kain ni daripada Cina, dia gunakan gam dia tu, kanji dia tu. Kanji dia tu bila dah lama perap, dia akan jadi lembab-lembab, lekit-lekit. Nak kalau kena air, dia akan lekit-lekit. Ya. Dia sedikit kualiti lah. Maksud tu, itu yang menyebabkan dia jadi kasar macam ni. Okey. Baik. Ada siapa nak bantu saya? Okey bang. Okey, 2 orang mai. No, ni untuk bentang kain dia dulu. Tapi kalau jadi model terus pun boleh. Alright. Okey, sini. Model ada dah? Wah. Sebelum kita nak bentang kain, kita kena bentangkan tali dia dulu. Berapa utas tali kita pakai untuk bentang kain kapan? Berapa utas tali? 7, 5 lagi? Ada lagi? Mana tu ada khilaf tu? 3. Okey. Kalau cerita Indonesia, sinetron Melayu, drama Melayu kita, dia buat 7. Kat mana 7 tu? 1 kat kepala, 2 kat tekak ni, 3 kat tangan, 4 kat pinggang, 5 kat lutut, 6 kat buku lali, 7 kat ujung. Kan macam pocong tu. Bentuk kepala semua nampak, bentuk badan semua nampak kan? Siapa suruh macam tu? 5 je. 1 kat sini, 2 kat tangan, 3 kat pinggang, 4 kat lutut, 5 kat kaki. Tekak ni dengan apa buku lali tak payah. Ya? Ya, kadang dia nak nampakkan cerita hantu tu, tu dia buat yang tu. Okey. Ni ada 5 utas tali. Okey, cuba kita bentang. Okey, bentang sini je Tak apa kan? Senang sikit, nanti tuan-tuan nampak senang. Okey, kita buat kepala dia kat sini sampai kaki dia. Okey, letak je. 5 utas tali. Okey, sini bang. Ni panjang macam ni. Ni bang. Panjang macam ni. Yes. Okey, 1 2 3 4 5. Okey, cukup 5 utas tali yang kita letakkan pada badan. Baik. Nah, dalam set yang ni, saya pernah buka set ni, dia dah siap gulung 3 dah. 3 helai dah. Okey, letak. Buka. Abang kat sini. Okey, cuba buka.
Okey, dia pisah-pisahkan. Okey, kita buka satu-satu. Berapa dia bagi? Okey, buka satu. Okey, saya pegang ni dulu. Okey, bentangkan yang tu. Okey. Kain ni ukurannya ialah 2.5 meter. Standard size. Mana-mana set pengurusan jenazah biasanya dia akan buat 2.5 meter. Macam mana saya nak tahu 2.5 meter? Okey, saya ukur macam ni. Satu depa kan. Saya pegang satu depa dan setengah. Satu depa setengah badan saya bersamaan dengan 2.5 meter. Ni ada. Standard size. Kenapa 2.5 meter? Sebab abang tinggi berapa? 1.8. Okey. 1.8 tu standard lah. 1.5, 1.6, 1.8, paling tinggi pun 1.9 orang. Maka kalau lebih 2.5 meter tu, lebih tu untuk apa? Lebih tu untuk bunjut atas dan bawah. Buat kat atas. Boleh. Kalau benda tu yakin, bawah lah bawah. Sebab atas tinggi sangat nanti tak nampak. Buat double kiri kanan. Boleh kiri kanan. Boleh buat 3. Untuk panjang sikit, ni pendek ni. Maknanya yang tu buat memanjang, melintang. Macam tu. Okey, cantik. Kita ambil tali dia dulu. Alright. Tak apa, nanti kita akan tengok kalau tuan-tuan semua tak nampak. Okey, ambil kain tadi. Cukup banyak. Okey, cukup. Boleh lah tu. Alright. Ambil kain tadi. Okey. 5 utas tali dibentangkan kepala, tengah, badan, pinggang, lutut, ujung kaki. Okey, buka balik. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey, satu kain. Saya kata tadi 2.5 meter sehelai kain. Okey. Kain yang kedua. Bentang terus. Kain yang kedua dan kain yang ketiga. Ya, insya-Allah. Okey tu. Insya-Allah siapa baru saya ingat orang yang jadi jenazah ni selain daripada 3 perkara saya sebut, insya-Allah panjang umur dia. 5 tahun sudah ada satu orang tu dia jadi model sampai ke hari ni hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri. Model testimoni ni. Ya, insya-Allah saya tak kata jaminan Baik, 3 helai kain kita letak 2.5 kali 3 berapa? 2.5 kali 3 7.5 7.5 meter. Kita kata 10 meter nak pakai. Kain ni banyak. Okey, tapi saya nak guna dalam terhad. Okey, ni kaedah pertama. Bentang tali 5 utas, lepas tu 3 kain terus bentang sini. Jenazah dah siap mandi, dah lap badan dia, kita kembankan dia, tutup aurat dia. Dalam ni ada kain kemban juga. Terus letak kat sini, kafankan dia terus. Tak payah kapas ke apa. Ni yang asas, basic. Sekiranya kita dah terlupa macam mana nak kafan mayat ni macam ni lah. Tadi mandi kita kata ratakan air je. Kafan kita kena fikir asalkan tutup aurat. Apa kaedah pun tak kisah. Sama ada kita nak buat macam ni, kiri kanan ataupun 3 helai terus sebelah kiri, 3 helai belah kanan terus pun boleh. Ataupun nak buat sel mamiah gini sampai atas pun boleh. Asalkan tutup aurat. Tu je maksud dia. Ya. Kaedah tu yang berbeza. Nak nampak cantik sikit, nak ada renda-renda sikit, itu kaedah. Baik. Kaedah pertama 3 helai. Kaedah kedua, sekiranya badan dia besar, macam nak buat? Okey, bawa keluar 2 helai kain. 2 helai kain keluarkan. Sini bagi saya. Okey. Kaedah kedua ialah kita buat kaedah bersilang. Ambil kain yang pertama ni, angkat. Okey, letak setengah sana. Okey, cukup. Lebihkan sebelah kanan. Okey. Dia jatuh Okey, ambil kain yang kedua dulu. Kain yang kedua, lebihkan sebelah kiri. Okey, sana sikit.
Pasal dia tak tengah sangat. Okey, okey. Kain yang ketiga letakkan di tengah-tengah dia. Jadi kalau badan dia besar, kita dah angkat jenazah guna kain kemban. Okey, letak tengah. Okey, cantik. Bila dah bentang kat sini, biasanya kita akan letak kapas untuk tutup badan mayat. Kemudian kain kemban dah ada, kapas dah ada, dah tutup aurat dah. Kemudian kain yang pertama dia tutup, dia tak dapat nak tutup habis badan dia kerana tangan dia ni kembang, dia akan dapat tutup sebelah tepi je. Tengah ni terbuka. Jadi untuk mengelakkan nampak tak lawa, maka kain yang pertama ni tak apa. Dalam dah ada kapas, dah ada kain kemban tutup aurat dah. Yang ni je nampak tak kemas. Maka kain yang kedua tadi dia sebelah kiri lebih. Dia akan tutup pula belah atas ni, maka yang tengah terbuka tadi tertutup, yang tepi ni pula terbuka. Tapi dalam dah ada kain kemban, dah ada kapas, dah ada kain yang pertama tadi. Kain yang ketiga dia tutup belah kanan pula, cover belah sini, cover belah depan, tapi belah sini pula yang terbuka. Tapi jangan risau, dalam dah ada kain kemban, dah ada kapas, dah ada 2 helai kain dalam dia. Maka kita ikat kat tepi ni. Ni kaedah badan besar. Ya, dia bersilang. Lebihkan kanan, kiri, tengah. Penutup dia mesti sebelah kiri. Tadi kain kanan lebih kan, dia akan tutup belah kiri. Sebab mayat akan diikat tepi sebelah kiri. Alright, faham ya? Kaedah kedua, saya bagi secara literal je ni, cakap je ya. Kaedah yang ketiga, kita angkat selai kain. Angkat dulu lah, angkat selai lagi. Okey, kain yang ketiga tu okey, angkat, buat tengah-tengah balik macam tadi. Ini kaedah sekiranya mayat tu ada pendarahan, ada bleeding, maka kita guna 3 helai kain. 2 helai kain pertama kita bentangkan sama. Ni bagi jenazah yang reput aksiden dan sebagainya. Kain yang ketiga, sebelum letak kain yang ketiga, kita letak plastik. Bentang plastik ni. Plastik ni kita akan bentang ikut saiz keperluan mayat. Kalau mayat tu mayat reput, maka plastik ni sama saiz dengan kain tadi. Kalau mayat tu mayat ada luka saja. Kat mana luka dia? Kat punggung dia ni, pasal dia bedridden. Ada backsole kat belakang dia, luka besar kat punggung dia. Maka di antara pinggang sehingga lutut dia letak plastik. Jika dia postmortem, postmortem ni bahagian kepala, bahagian dada, maka letak plastik di antara kepala sehingga pinggang. Jika dia kencing manis, kaki dia bengkak, luka, maka letakkan di antara kaki sehingga hujung kaki. Daripada paha sampai hujung kaki. Itu tengok pada keadaan mayat. Tapi kalau jenis penyakit berjangkit, HIV, TB, COVID dan sebagainya, full plastik macam ni. Okey, mana yang dapat plastik ni? Pergi dekat hardware, tapi jangan cakap, "Okey, saya mau plastik mayat." Jangan. Tak buka kedai dia nanti, kan? Cakap kat dia, "Saya nak plastik yang orang guna untuk cat atas, dia buat lapik bawah." Ni dia. Lapik lantai, takut kotor lantai tu kan, dia nak buang habuk ke, nak cat ke, kikis semua kan, maka dia jatuh atas plastik ni. Ni plastik dia. Okey. Ataupun paling mudah pun macam mana? Plastik shell out. Tuan-tuan makan shell out kan, dia bentang plastik atas meja tu, inilah plastik dia. Jangan terbayang-bayang pula nanti ya. Baru nak makan shell out petang ni, dah putus selera kan. Ni plastik ni segulung RM15. Boleh pakai untuk 3 hingga 4 jenazah. Okey. Lepas letak plastik ini, kenapa letak atas lapisan yang kedua? Kerana mayat kalau kita letakkan ni atas plastik, atas lapisan yang ketiga, bila kita letak jenazah, badan dia masih lembap, basah, mandi tadi kan, maka plastik ni bila kena pada badan dia, dia akan melekat, mungkin mudah terkoyak. Jadi untuk mengelakkan dia terkoyak, gunakan kain yang ketiga di atas plastik tadi. Supaya bila dia diletakkan atas kain, kain tu tutup badan dia, baru plastik, maka dia lebih kuat, tidak mudah terkoyak. Kalaulah ada pendarahan berlaku, dia hanya kotorkan bahagian pertama ni saja. Kain yang di bawah plastik 2 helai lagi tak kotor, sebab darah tak boleh tembus. Okey, ni cara kita nak menghalang darah. Baik, ini kaedah ketiga. Kaedah yang keempat. Okay, kaedah keempat, dalam sini dia ada
apa nama, baju gamis dipanggil. Ya. Ini kaedah saya sebenarnya cara macam ni dia agak renyah pasal dia dah siap gunting. Dan saiz ni kalau ikutkan pada saya ni saiz S. Saya double XL. Tengok kalau saya pakai. Macam ni lah kan. Kecil ya. Bukan saya nak condemn produk tuan-tuan, tidak. Tapi nak katakan ada kaedah lain. Barang bagus dah. Kalau kena badan kecil macam abang ni, okey lah pakai. Tapi kalau misalnya kata badan arwah ni besar, kita guna kain yang ketiga ni. Okey, saya tunjuk contoh menggunakan barang yang dikeluarkan dari sini. Okey, gunting ada? Okey, bawa keluar gunting. Macam mana cara dia? Okey, ambil kain yang ketiga tadi. Ni kaedah. Ya. Kita guna 3 helai kain pun cukup sebenarnya. Okey, plastik tu lipat balik. Okey, caranya macam mana? Ini kaedah untuk yang saya katakan sesuai untuk lelaki dan perempuan. Jikalau tuan-tuan guna kit yang tuan-tuan keluarkan ni, tiba-tiba badan jenazah tu besar, kain baju dia pula kecil, maka jangan kita mengeluh, alamak kecil pula baju ni, macam mana nak buat ni? Ambil kain yang ketiga ni, lipat 2, kemas-kemas, lipat 2, pastikan sama. Kita buat okey, sama dah bukan macam tu sama. Dah dapat ikatan dia, lipat lagi 2. Maknanya 4 lipatan. Okey, bucu yang kita tutup ni kita guntingkan dia. Okey, pegang jap bang, hujung dia. Okey. Guntingkan bucu dia sini. Okey. Dah dapat, cuba buka. Lagi kecil, macam mana nak masuk kepala dia? Kan? Buat collar. Collar janganlah kita buat dua-dua belah. Buat belah depan saja. Satu je belah. Sikit je gunting. Sikit je gunting. Lepas tu koyaklah. Jadilah baju Melayu Johor. Okey, ini saja. Besar tak? Nampak ni 10 XL kan, badan besar kan. Boleh pakai. Time bila kita nak letak, okey, kita ambil ni je, ambil kapas. Kapas sini okey. Satu lagi kelebihan dia, kapas macam ni saya lebih suka. Dia ada banyak jenis kapas gulung. Kalau kapas macam ni dia kemas. Sebab kapas dia ni jenis fit. Kemas, cantik. Ada sejenis kapas lagi yang gambar renap, rabbit. Itu kalau kita buka ni, dah berterbangan dah bulu-bulu dia tu. Dia mudah terabur. Ya. Kita tengok berbulu kan. Jadi kapas ni saya buka keluar kotak ni pun dia masih lagi kemas macam ni. Dia tak terbang sangat kan. Dia masih lagi cantik. Jadi cuma yang ni jenis rendah. Kapas yang satu lagi, tunjuknya tu yang panjang sikit, ni kapas kita. Tengok tuan-tuan nampak sama tapi berbeza. Buka tengok. Ini 300 gram GM. Okey. Yang ni nampak panjang sikit. 300 juga gram. Nampak? Kenapa pula jadi macam ni? Saiz macam ni. Sebab saya pun tak pasti sebab dia, tapi inilah beza dia kan. Kadang-kadang kita nampak macam sama. Itu cara dia orang company nak cari untung kan. Okey. Baik. Kain ni kita dah bentang 2 helai. Jangan kita buat ujung-ujung. Hujung ni nak buat bunjut. Kita bentangkan kapas untuk kepala dia lebih kurang jarak setapak tangan kita. Lebih kurang lah ya. Letakkan dekat atas ni. Tak payah kita guna gunting, guna tangan je potong. Kapas macam ni kan. Okey, tu bahagian kepala. Kemudian bahagian badan. Buat macam bentuk T. Tarik saja. Siap. Kalau badan dia besar, buatlah double kiri kanan. Macam tu kaedah dia. Dah siap untuk yang tu. Kawarus cendana. Okey. Kemudian kita ambil kapur barus cendana. Buka, taburkan secukup rasa. Dalam set yang pos ni keluarkan,
Dia bagi sebotol ni saja cendana dan sebotol kaparus. Jangan tuang semua, separuh-separuh, sebab separuh lagi kita nak letak untuk mandi. Ya, separuh je kita tuang, kaparus cendana tabur je atas kain ni semua. Tabur. Okey. Kemudian dah tabur, saya tak tabur sekarang lah. Kesian model nanti. Kan? Ya, ini gimmick saja. Okey. Kain baju tadi. Alright. Tak bagi masuk nanti Kang. Keluar sampai bau hilang kata dia. Okey. Baju tadi ni kita bentang di atas kain yang kedua dengan kapas tadi. Okey, ambil. Okey, senang. Okey, samakan. Buka macam letak macam tu. Lubang dia tadi tu, okey, kita buka atas. Maknanya kawasan yang kola yang kita koyakkan tadi, dia mesti berada di atas. Atas kepala. Sebab apa? Bila kita nak abang gulung sikit. Biar ada kemas sikit, gulung. Lipat sikit. Jadi bila kita letak jenazah, dia akan tutup belah atas macam awning. Tutup atas badan. Jadilah baju. Letak jenazah, kita lalukan kain kat atas tu. Ini kaedah dia. Okey. Dah siap tu saja. Berapa kain kita pakai sekarang ni? Baru 3 helai kain. Berapa ukuran dia? 7.5 meter. Saya ulang balik. 5 utas tali, 2 helai kain, letak kapas bentuk T, taburkan segala ramuan aparatus yang tuan-tuan ada, kan? Ambil baju tadi, lipat 2, lipat lagi 2, 4 lipatan, potong bucu dia, buat kola, bentang atas ni. Siap. Dah standby dah untuk mandi kapan. Nah, tu je. Bukan susah pun. Okey, sekarang ni apa nama, kita ada baki 2.5 meter lagi. Apa nak buat? Okey, barang-barangnya kita tengok. Okey, apa dia? Wayar, okey. Dalam set ni dia dah ada siap kain kemban. Kain kemban. Okey, sebenarnya kain kemban ni kalau cantiknya saiznya 1.5 meter. Kenapa 1.5 meter? Bidang 60 1.5 meter. Kalau saya potong, tinggi saya 1.78. Maka 1.5 meter tu paras ni. Lebih kurang. Kaki 1 mm panjang. Jadi kelebihannya ialah kalau jenazah perempuan, dia akan tutup badan dia semua. Aurat dia semua tutup juga. Tapi kalau set macam ni, dia 1 meter je. Rendah. Macam kain tawul kita. Kan? Jadi kalau tutup aurat perempuan, tutup lah. Tapi tutup aurat antara dada sehingga lutut je lah. Ini antaranya lah. Ini 1 meter. 8.5 meter kain. Okey. Kemudian dalam set ini juga dia sediakan kain tudung serban. Okey. Yang ni dia bagi dalam, saya ingat semeter juga, setengah meter. Setengah meter panjang. Okey. Yang ni saya akan potong 2 nanti. Tapi tak apa. Kita asingkan dulu. Alright. Sekarang kita nak mandikan jenazah. Tempat kita yang ni saja. Jadi saya akan gunakan meja ni sebagai tempat mandi juga. Kita lipat separuh dulu. Lipat macam ni, separuh. Separuh. Tegangkan sikit. Okey. Lipat ke dalam. Semua. Semua. Okey, cantik. Baik. Sekarang tempat mandi dah siap. Mana jenazah? Main. Okey. Jenazah bangun sendiri. Kapas. Sekejap sini. Sebelum kita nak tanya nama dulu, nama siapa? Saya Muhammad Azunia. Muhammad? Azunia. Panggil Azu. Azu. Okey. Ni jangan nangis Sukarela, paksa rela? Sukarela. Alhamdulillah. Kau ada takut orang kuasa veto Kau kena naik sana. Okey. Jadi kita akan persilakan jenazah untuk naik dengan sukarelanya. Kain batik ada dalam tu? Jenazah nak sendiri je. Kena angkat. Baju tak buka je. Okey. Kita baringkan dia dulu. Okey. Ambil kain selai. Kain kain batik tak ada. Okey. Dalam set yang kami keluarkan, dia ada kain towel dengan kain batik. Ataupun kain batik tu kita tukar dengan kain hitam. Buka. Sebab apa?
ini juga keperluan. Kadang-kadang waris kita minta kain batik ada tak? Dia mana nak sediakan dalam keadaan kusut macam tu. Jadi kita dah sediakan awal. Baik kan. Dah rumah tangga dah? Dah ada anak? Dua Alhamdulillah. Siri berbicara dengan mayat. Orang Sarawak Oh, terbang sana ke tak? Kalau meninggal nak terbang sana? Tahu. Tahu dia. Tapi kalau kat Malaysia ni kita nak terbang ke luar negara, kita guna kaedah suntikan. Suntik je. Dah cucuk tak sini, 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 tak sini, tak sini, semua cucuk 5 liter. Nak? Tak nak juga. Baik. Kita nak mandikan jenazah, pertama kita kena jaga aurat dia. Ya. Kalau jenazah lelaki, aurat tentulah pusat sehingga lutut. Maka tutupkan bahagian macam ni. Kalau jenazah perempuan, tutup juga bahagian dada dia sehingga lutut. Orang lelaki nak mandikan jenazah tak apa nampak dada. Orang perempuan tak boleh. Walaupun yang mandikan tu perempuan, tangan dia sahaja yang lalu kat bawah. Bukannya dia selak macam tu. Ya. Kalau pondan, siapa yang kena mandikan jenazah pondan? Laki perempuan? Laki. Macam mana kalau pondan tu dia dah operate barang dia, macam perempuan sebiji? Lelaki juga ke? Sebiji macam perempuan, atas bawah. Ya, asal lelaki. Kan? Asal dia lelaki, fitrah dia lelaki. Maka lelaki lah yang kena uruskan jenazah dia. Walaupun bentuk badan dia tu macam perempuan. Saya tak nak sebut nama. Okay. Alright. Jadi kalau dia meninggal, si Polat meninggal, siapa yang kena uruskan? Lelaki juga. Jadi cara-cara dia, aurat dia macam mana? Sama macam siapa? Sama macam lelaki aurat dia kan. Sebab dia lelaki kan, pusat hingga lutut. Habis macam mana pula dada dia? Hukumnya haram ke tak kalau kita dedahkan? Kena tutup juga. Ya. Walaupun dia lelaki, tutup juga bahagian dada dia. Kita tak boleh dedahkan, nak lalu tangan macam tu juga. Kalau tak tutup, jadi dua musibah. Musibah pertama, orang nampak dia punya bahagian tu. Oh, macam tu rupa dia. Kan? Ya, boleh mengaibkan dia, berdosa kita, ya. Maka wajib kita tutup aib dia. Musibah yang kedua apa dia? Musibah kedua ialah boleh jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Ya, jadi kita tutup, orang pun tak tahu kan. Jadi benda tu kena jaga juga aib kita kan. Baik tentang hukum mandi jenazah. Okey. Boleh tak suami memandikan isteri? Boleh Isteri mandikan suami? Boleh? Waktu meninggal dunia, boleh tak? Macam mana hukum dia? Agak boleh tak? Boleh tak bang? Suami mandikan isteri. Tak tahu. Abang mandikan isteri tak? Okey. Hukum suami memandikan isteri, ramai orang tak tahu, sebenarnya haram sekiranya isteri orang lain. Betul lah, suami mandikan isteri orang lain tak boleh lah. Tapi kalau isteri sendiri boleh bang. Ya, suami mandikan isteri, isteri mandikan suaminya sendiri, tak ada masalah. Sebab Rasulullah dulu pernah kata, wahai Aisyah, kalau kau mati dulu sebelum aku yang akan mandikan jenazah kau. Maka itulah hukum kepada kita, suami boleh memandikan jenazah isterinya. Tetapi bersyarat. Bersyarat macam mana? Kalau yang nak mandikan tu isteri dia, kita suami, biarlah dengan anak-anak ataupun keluarga yang terdekat. Jangan time tu lah suami seorang, time tu dia panggil lah pengurus jenazah perempuan, AJK Marhaban, AJK Muslimat, AJK Dapur, semua berkumpul keliling. Dia seorang kat tengah tu. Makcik jangan usik ya, saya yang akan istinjak dia. Seram kan. Terbeliak mata makcik tu nanti. Kan maknanya kalau ada orang luar, biar orang luar yang buat. Kalau kita kata kita boleh buat, kita buat sendiri. Orang luar tak payah masuk. Kalau suami yang mati, isteri nak mandikan pula, boleh tak? Boleh. Tapi janganlah time tu ada AJK masjid, imam masjid, Tok Siak, Tok Bilal, semua ada. Isteri tengah-tengah seseorang mandikan jenazah tu. Walaupun dengan anak tak boleh.
Sebab apa? Kerana waktu tu ada percampuran dengan yang bukan mahram. Ni perut suami dia, dia posisi lengan. Nak sabun, Tok siap kat sana pun nak sabun ke sini. Dah berselisih tangan atas perut suami, kan? Tak kena situasi tu. Sebab dia dah bermula hukum edah. Jadi macam mana nak mandi ni? Nak mandi dengan anak. Kalau tak mampu, tak reti buat, duduk luar. Nanti waktu nak siram akhir, mintalah orang tu kata, okey, mana waris dia? Okey, kita bagi siraman untuk akhir. Kita ambil lah kesempatan tu, tak ada masalah. Ya, baik. Kemudian kita nak mandikan jenazah. Ya, mandikan jenazah ni bahan-bahannya tadi baldi dan juga gayung. Kaedah orang lama, dia guna banyak sangat air. 1 baldi cendana, 1 baldi kau barus, 1 baldi air bidara, 1 baldi air mawar, 1 baldi teh ais. Banyak sangat air kan. Terlalu banyak air menyebabkan mandi mayat jadi lama. Sebab itulah kadang-kadang kita apa lama sangat mandi tu kan, pasal nak habiskan air ni. Jadi tak payah lama-lama. Campur saja segala bahan tu dalam 1 baldi je. Apa dia? Sabukan serbuk cendana secukup rasa. Separuh tadi kan, campurkan. Campurkan kalpa barus, air mawar, apa lagi? Akar sintok, daun bidara, apa saja bahan-bahan yang kita ada. Ya, daun pudina, daun lemon, apa je yang wangi tu kan, letak je dalam ni. Penuhkan air, gaul sehingga naik bau, warna dan rasa. Kita panggil ni air apa? Air mandi. Air mandi air tadi. Air apa kita panggil? Air 9. Kenapa panggil air 9? Air? Kita tahu air 9, tapi sebab apa air 9? Tak sampai pun 9. Baru 3, 4. Kenapa panggil air 9? Yes, 9 kali jirusan. 3 dekat kanan, 3 dekat kiri, 3 dekat tengah, 9. Dah kenapa 9? Sebab nombor ganjil. Allah itu ganjil dan dia sukakan yang ganjil. Maksudnya bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu nombor ganjil. Ya? Macam mana pula kalau 9 kan? Tak boleh ke 7 ke 11 ke? Nombor ganjil juga. Boleh. Tapi dia tak unik. Kenapa tak unik? Pernah dengar negeri 7? Pernah dengar negeri 11? Tak ada. Negeri 9 pernah? Pernah. Kan unik kan, nombor tu 9. Itu saja nak bagi sebut nama sedap, air 9 kan. Kalau misal kata 9 terlebih 10. Tu yang ke 10. Macam mana nak buat ni? Kaut balik air tu. Dah tak boleh, dah terlebih ke terkurang ke tak ada masalah ya. Kalau terlebih 10, ada air lagi ni? Boleh, selagi ada stok habiskan ya. Tapi kalau terkurang pun tak payahlah nak bancuh air lain. Kenapa? Dah habis dah. Tak payah, cukuplah kan. Ya. Nama saja air 9 ya. Air ni kita dah bancuh tadi untuk siraman yang terakhir. Siraman terakhir. Letak tepi dulu biar dia diam di situ. Okey. Jadi kita nak mandikan jenazah, ambil gayung. Dalam set yang ni dia dah siap macam ni. Buat apa kain ni? Kain ni dia dah siap macam ni. Masuk tangan boleh. Kan? Ada kain macam ni. 2 helai. Ada bagi 2 helai. Okey, tak apa, kita ambil selai je dulu. Kemudian ambil sabun. Sabun ni, buka sabun ni, letak dalam gayung ni. Ambil banyak-banyak helai lah. Kalau boleh 3-4 helai kain ni. Sebab apa? Nak gosok badan mayat. Campurkan air, buat air sabun. Kena air sabun. Okey. Kemudian kita nak mandikan jenazah, ada 2 kaedah. Kalau kita rumah pakai jenis gayung dengan baldi, ambil, perlahan kita jirus atas badan mayat. Jangan kita buat macam kita mandi kat kampung. Kepus. Jangan ya. Kalau guna paip, pastikan paip tu, katakanlah ni paip ya. Pastikan jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Cuba buka paip bang, sen sikit paip. Buat macam ni. Laju sangat, air laju. Psss. Macam car wash. Sakit badan mayat tu. Cuba apa? Selat sikit pelan. Perlahan sangat menitik air tu. Sakit hati kita. Maka sederhana, tengah-tengah zap, air tak laju, tak perlahan. Kadang-kadang ada orang tahan dengan kain untuk mengelakkan air tu laju. Kan? Maka kita gunakan air yang sederhana.
Dan antara adab kita nak mandikan jenazah, kita kena tahu nama si mati. Tu adab saja ya. Siapa nama tadi? Azunia. Jangan tanya mayat. Kalau dia menjawab tak cukup tanah, kita lari. Kena ingat tau, takut teringat dia. Saya ingat lah menjawab kan. Tanya waris tadi. Apa nama tadi? Nama? Lupa dah. Waris lah, anak tiri. Nama siapa tadi? Azu katakanlah Muhammad Azu. Jadi bin kepada ayah dia, bin kepada ibu dia. Kalau tak tahu nama ibu dia apa, bin kepada Hawa. Katalah Muhammad Azu bin Hawa. Ya, itu kerana fitrah kita memang kita lahir daripada perut ibu kita. Dan ada orang yang hanya kenal ibu tapi tak kenal bapanya. Maknanya fitrah tahu dah ibu siapa. Ya, kalau tak tahu Hawa. Ya. Baik. Kemudian nak mandikan jenazah. Kita pun mula daripada kepala. Boleh tak daripada kaki? Boleh, tak ada masalah. Kaki ataupun tengah ke tepi niat tembak kan. Boleh. Tapi sebaik-baiknya daripada kepala. Okay. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Tukang mandi utama, dia kena duduk sebelah kiri mayat. Sebelah kiri. Yang lain-lain tu duduk tepi-tepi tak apa. Kenapa dia kena duduk sebelah kiri? First, dia nak mandi, dia kena pakai glove. Sebab dia akan cebok najis. Kalau dia cebok guna tangan kiri, maka senanglah dia kedudukan dia. Kalau dia duduk sebelah kanan, tak terkekil macam ni kan. Jadi macam ni senang cedok kan. Okey. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Jiru saya. Lalukan air kat kepala dia semua, kat muka dia semua kan. Ratakan air kat badan dia. Lepas tu keluarkan tangan dia, ratakan air kat cecalah jari. Ratakan air saja. Okey, sampailah kat bawah tu semua, cecalah kaki semua, kita ratakan air semua. Kemudian baru kita sabunkan dia. Okey, bang, sabunkan dia. Usap perlahan. Okey, ambillah kain tadi, ada satu kain lagi. Tak ada kain dah. Betul, buat je. Buat je betul. Perlahan habis minyak rambut dia. Tak apa, kita guna nanti. Okey. Usap perlahan kan. Sambil-sambil orang atas dengan bawah ni tengah sabun semua kan. Maka tukang mandi tadi ambil selai kain lagi. Tapi dalam set ni bagi dua helai je. Okay, kita ambil selai kain ni tadi. Kita masukkan tangan sebab kita nak istinja dia. Bukakan kaki dia. Jangan risau bang. Don't try this at home. Ambil air sabun tadi, pipe tadi. Kita buka sikit kain ni, kita cebok dia. Cebok dia, pegang bahagian hubungan depan dia untuk bersihkan. Okay, tengok kat sini, ada ke tidak najis? Kadang-kadang nampak najis, kotor. Jangan buang kain ni, bersihkan. Guna balik kain ni, ambil sabun, bersihkan lagi. Sampailah kita tak nampak najis. Ada tak najis? Tak ada dah. Okay, dah clear, barulah kita tutup. Boleh tak tukang mandi dia tengok aurat orang ni? Saya bagi soalan yang hampir sama. Boleh tak Tok Mudim tahu? Sunat orang kan? Tengok aurat orang. Boleh. Kan tak nampak potong. Haram hukum dia. Tok Mudim tak boleh suka hati tengok aurat orang. Awak dah sunat belum? Tengok kan. Haram lah tiba-tiba nak tengok aurat orang. Tapi time sunat kena tengok. Tak tengok berangkat ke HKL. Maknanya keperluan, keharusan pada Tok Mudim sekalipun boleh tengok time nak sunatkan orang je. Walaupun title dia Tok Mudim 80 tahun Tok Mudim kan. Tapi dia kena waktu tu je boleh tengok. Tukang mandi macam tu juga. Nak tengok aurat dia tak boleh. Tapi jika ada keperluan boleh tengok. Nak pastikan najis ada lagi tak? Oh, ada sikit lagi najis ni, boleh dibersihkan. Boleh tengok. Tapi kalau orang lain datang, mana nak tengok jap? Itu haram. Berdosa, tak boleh. Kena faham ya. Ada tujuan, tak ada masalah. Baik, kita dah bersih semua. Sekiranya najis tak henti keluar. Dah 5 minit ni, tak henti najis ni kan. Ambil kapas, gulung, sumbat kat bahagian tubuh dia. Sumbat sampailah dia tak boleh ada ruang dah. Tutup kaki dia. Settle. Ya. Boleh tak kita nak urut perut dia ni? Boleh. Waktu kita nak istinja tu, kita urut bahagian tepi perut dia. Belah kiri inilah kawasan najis kita sebelum keluar. Urut perlahan-lahan, bukan nak keluarkan isi perut. Nak bagi tekanan dekat dalam tu, ujung-ujung tu supaya dia keluar.
orang kita selagi perut tu ada isi, dia nak keluarkan. Boleh lagi ni. Macam roti canai. Ada tak ada? Ada. Jangan kita buat macam roti canai. Kadang-kadang dia bangunkan mayat, boleh bangunkan sedikit, bagi tekanan kat perut supaya keluar. Ini bukan setakat diri sikit, dia dudukkan mayat. Nasib dia tak lipat je tu kan. Jangan kita seksa mayat, sekadar yang boleh saja. Ya. Ada yang lagi sadis. Paip tu dia masuk kat tubuh mayat tu. Zap. Kan banyak keluar najis tu. Memanglah banyak seksa mayat tu. Jangan kau seksa mayat tu kan. Ya, jangan ya. Kita buat sekadar yang boleh sahaja. Agak-agak banyak najis, sumbat kapas, settle. Kemudian kita pun bilas air. Bilas air sabun tadi. Kita rapat kaki dia balik. Bilas air sabun, dah clear bahagian atas. Kadang-kadang ada orang masukkan pipe ni ke hidung dia. Keluar sini. Kan. Senang keluarkan, kahak semua. Memang, cuba kalau kita buat kat dia. Sakit. Jangan kita buat macam tu. Lalukan air kat tepi, korek hidung, korek telinga macam tu je. Korek mulut dia kan, keluar kahak semua. Ada kaedah dia. Time bila? Time kita nak memusingkan jenazah. Okey, sekarang ni kita nak bersihkan dia sebelah kiri dia ni. Kita pusingkan dia sebelah kanan. Cara macam mana? Lebihkan kain dekat sebelah sini. Tangan dia ni kita pegang pergelangan dia, orang sana pegang pinggang dia, ngiringkan dia. Tak apa, Abang duduk sini, tak apa. Ngiringkan dia, dia boleh buat. Boleh. Okey. Waktu ni kita pun bersihkan bahagian belakang dia ni, bilaskan air. Ambil sabun. Kemudian kita lalukan air balik, bilas. Air sabun yang kat bawah ni yang jatuh kita tolak dengan air supaya dia tak melekat pada badan dia. Ya, nak sabun mayat, jangan kita buat macam dekat spa. Ini nak buang daki, jangan. Dan jangan kita buat macam dekat dobi. Kasar sangat. Sekali jalan je. Macam tu je. Kalau dia ada luka, perahkan air je. Air sabun tu. Itu je. Ya. Kemudian di sinilah kita akan lalukan air kat tepi hidung dia dengan mulut supaya dia keluar kahak tu. Daripada tepi kita korek-korek tangan kita dengan hidung dia, mulut dia, keluarkan. Dah clear, kita bilas balik air sabun semua, baringkan dia balik. Okey. Kemudian sebelah sini pula, lebihkan kain kat sana. Okey, kita ambil tangan dia, mengiring ke sini. Kenapa kena lebihkan? Supaya bila dia mengiring tak nampak aurat belakang. Okey. Kita tadi lalukan air. Kalau ada luka kita perah saja. Kemudian kita sabun mana bahagian yang boleh. Kemudian kita bilas balik air. Air sabun yang kat lantai ni kita tolak, jurus air, supaya bila dia baring tak melekat balik pada badan dia. Selesai. Okey. Kemudian kita pun baringkan jenazah. Dah selesai bab mandi mayat. Itu sahaja. Ratakan air, sabun, bilas. Itu saja. Sekiranya mayat tu mayat reput, banyak ulat, kembung, perut dia kan, apa nak buat? Kita ambil ni, ulat-ulat banyak ni, banyak ulat. Tak payah buang masa nak kejar seekor-seekor. Tak payah. Lalukan air saja. Mana yang jatuh, biarkan. Mana yang ada kat badan pun, biarkan. Maknanya sekadar yang kita boleh buat. Kalau kulit dia, rambut dia gugur, jatuh, kita ambil, letak kat tepi, bersihkan. Waktu dia kafan nanti letak kat tepi dia. Kena simpan sekali. Tapi kalau segumpal, setakat selai dua helai tak payahlah. Tu rambut selai tu cuma masuk lubang. Jangan. Selai dua tak ada masalah. Ya, sikit-sikit tak apa. Kalau banyak-banyak tak boleh lah, kena simpan ya. Baik. Kemudian dah selesai, kita pun nak wudukkan jenazah. Tak kisahlah sama ada nak wudukkan dulu ke, nak siram air 9 dulu ke, mana-mana dulu tak apa. Wuduk ni hukumnya sunat sahaja. Sunat pada kita yang ambil. Yang mati tak ada apa-apa. Kita ambil, kita dapat pahala. Buat waktu bila? Waktulah selesai mandi, kita wudukkan dia. Buat yang wajib je lah. Macam mana kita nak kumurkan dia kan? Tak boleh. Jadi terus kepada muka dia. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Kat muka.
Kemudian selesai, kita ambil tangan dia sampai ke siku, ratakan air. Kemudian belah kiri pula sampai ke air, sampai ke siku. Kepala dia, ambil sunat telinga kanan, sunat telinga kiri. Kemudian kaki kanan, kaki kiri. Kena peganglah, janganlah malas sangat. Tu bukan wuduk nama dia. Tak sah wuduk yang tu. Dia syarat wuduk mesti meratakan air. Okey. Dah selesai, barulah kita nak guna air 9 tadi. Okey, air 9 tadi kan. Okey, waktu ni lah kita panggil lah waris-waris dia. Mana waris-waris dia main sini? Waris-waris pun datang. Kita pun mandikan. Tengok ya. Kat bahagian muka ni sekali je cukup. Tak payah tuang semua muka kan. Serbuk-serbuk cendana nanti melekat kat muka saja. Dadah sikit, kali pertama je. Kemudian daripada badan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Janganlah kita pulun semua seorang. Panggillah waris dia. Nah bang, ni anak bongsu dia. Jangan sedih perlahan, selawat. Bang, ambil sini dulu. Anak pelakon betul-betul. Sampailah habis, bagi giliran semua keluarga semua, isteri ke apa semua dah selesai. Okey, yang penutup, okey nak bang. Cepat. Try kan. Oh dah habis dah bang. Sikit keluar air UTM. Dah habis. Baru kita tuang. Biasanya akan sekali dengan serbuk-serbuk cendana tu melekat-lekat lagi kat badan dia kan. Terpulang. Kalau kita nak lap pun boleh, nak ambil air untuk bilas balik pun boleh. Tak ada masalah. Ya, tu wangian saja. Okey, dah selesai dah. Sekarang kita nak kafankan dia, nak lap badan dia. Macam mana? Okey, dalam set ni dia tak ada towel. Tak ada kan towel. Okey, kita pakai set yang kami tu. Kain tuala, kain batik. Dua benda ni memang akan digunakan untuk mandi jenazah dan kafan ya. Okey. Towel. Baik, towel ni kita gunakan. Okey, ambil. Kita pun tutup badan dia. Jangan risau belum guna. Semua baru-baru. Tutup aurat dia dulu. Tarik keluar kain basahan tadi. Jaga aurat dia. Okey, orang bawah tolong tarik macam tu. Okey, kita pun lap. Lap bagi kering, tak macam tu je semua. Ambil kain yang bersih, kain batik yang baru. Dalam set ni kita bagi 2 set. Satu lagi ada kan? Kain yang baru yang kering ni, sebelum kita angkat kain towel ni, sebab bawah ni tak tutup lagi aurat dia ni. Ya? Tutup dulu badan dia. Jaga aurat dia. Okey, baru tarik towel tadi. Jaga aurat dia. Waktu ni lah orang perempuan kalau nak pakaikan cawat ke, nak pakaikan apa-apa sajalah kain ke apa, terpulang. Kalau lah dia ada haid, pendarahan bahagian kemaluan dia tu, pakaikan pampers, pakaikan pad ke apa, time ni boleh, tak ada masalah. Ya, baik, kita pun lap dia. Lap perlahan. Ya, perlahan-lahan. Jangan kasar sangat macam kita keluar bilik air. Kan. Tersiat kulit dia nanti. Kan? Dah lap bahagian depan, kita nak mengalihkan dia ke belakang. Cara dia lebihkan kain ke sini sikit, ke sana sikit. Okey, kita nak ngiring ke sini. Pegang tangan dia, ngiringkan dia. Okey, lap belakang dia. Lap belakang dia semua sampai bawah. Lap lantai ni. Guna kain yang sama pun tak apa. Sebab apa? Ni dah bersih dah tadi. Lap kering. Okey, kemudian kita baringkan dia. Mengiring sebelah dia pula. Pandai. Tu senang kita guna model hidup. Kalau uruskan jenazah sebenar, kita kena skudrat sendiri. Lap belakang dia semua, lap lantai dia semua, biasanya air akan keluar balik daripada hidung dan mulut dia. Ya, kita ambil pipe tadi, lalukan air balik. Bersihkan semua, dah kering, dah hilang darah apa semua, kahak semua, kita lap. Tu settle. Sebelum kita baringkan jenazah, ambil kain kemban tadi. Ini kain kemban yang saya kata lebih kurang 1 meter tadi. Dia dalam set ni dia dah tulis, siap tag dah, tulis kain kemban. Kita gulungkan separuh. Gulungkan separuh, tak kat belakang ni. Okey. Kemudian baringkan dia. Baringkan dia, pusing ke sini, ambil keluar kain tadi.
Mana? Okey, dia dah siap kat situ. Okey. Sekarang ni kita tutup badan mayat. Tutup. Kalau perempuan tutup apilah. Sebab biasanya orang perempuan ni dia tak mampu nak angkat jenazah. Nak bawa ke tempat kafan, dia panggil orang lelaki. Kan, orang lelaki tolong angkat pergi tempat kafan. Kalau yang lelaki tu kaum keluarga sendiri tak apa. Ini dia panggil orang luar, orang masjid semua kan, tolong angkat jenazah perempuan. Jadi kita bimbang dia terpegang badan dia. Jadi caranya ialah pakai macam ni je. Sebab tu kain ni lagi bagus dia panjang. Okay, cuat kita pegang ni. Minta lagi dalam 3 orang boleh? Tak tolong angkat. Tolong angkat. Okey, seorang, 2. Okey, lagi. Baik cantik. Okey, kalau cantik 6 orang. Cantik 6 orang dah. Okey. Okey, abang gulung-gulung sikit. Okey, gulung-gulung sikit. Okey, support kepala dia. Okey, kain ni dia kena gulung betul. Kalau dia terkoyak. Okey, angkat, bawa ke sana. Okey, 1, 2, up. Terus ke sana. Kaki support, tergantung kaki dia. Okey. Dah sangkut dekat meja kan. Alright. Bawa turun terus. Sorok surat. Okey. Dia tak ada situ, biar dia. Kan. Tak apa bang, duduk dulu. Bagi dia duduk dulu. Okey, jangan jalan lagi Kita nak buka ni balik. Nak bagi gambaran ya. Okey, buka balik ni. Okey, kejap. Ni kain satu lagi. Okey, buka balik. Okey, gulung tadi. Boleh ya? Okey, gulung separuh macam ni. Okey. Baik. Mari angkat dia balik. Angkat dia balik. Pegang kain tadi. Kaki kanan, pegang kepala dia, pegang kaki dia. Okey, up. Okey, sini. Abang ke sini. Okey, sebab meja dia kembang belakang kan. Okey, angkat. Ini dia dah tarik kain dah. Kena tinggi sikit, 1, 2, up. Betul kain balik. Lagi sini kepala dia. Ni bau kecil badan arwah ni. Okey, sini. Bawah sikit. Okey, atas sikit. Okey dah. Alright, sian mayat ni kan. Lepas azab dia. Jauh dekat. Ya betul. Pasal meja ni besar, lebar. Okey. Alright. Sekarang ni kita nak abang cuba ni. Okey, caranya ialah kita kena kembankan dia dulu sebelum kita nak alihkan kain batik atau kain hitam tu tadi. Okey, tutup belah kiri dulu. Tutup kain tu. Okey, baru kita tarik keluar. Okey, tarik kain tu. Jaga aurat dia. Perlahan tarik, jaga aurat dia, jangan bagi nampak. Okey. Dah selesai. Kemudian selit kat belakang ni, ambil kapas. Kapas dia kalau kain keban besar sikit, dia tutup daripada sini sampai sini. Kapas ni kita tutup bahagian atas dia. Macam ni. Belum lagi. Okey. Satu kapas. Okey, buat saja kapas. Mak tutup habis. Tutup habis. Pasal kita duduk kat luar memang dah best. Dia kat dalam. Okey, tutup habis kat sini Tutup sampai sini. Okey, abang kat sini. Ni, abang duduk sini. Abang belakang tak nampak. Okey, tutup sampai kaki dia. Sampai sini habis. Kapas tu lah. Saya tak buat semua, kesian dia. Kan? Tangan dia sini. Tangan tadi, dia tak kiam lagi. Mayat pun tak kiam sendiri. Kiam kan? Okey, kiam. Tak cakap betul ni. Dia dah keras dah. Dia dah keras. Kata dia dah keras. Okey, baik. Kita dah sampailah bawah, dah kapas. Di atas kain, di atas kapas ni, nak tabur cendana lagi pun boleh. Berbarus boleh. Okey, kemudian kita ambil lah baju ni tadi. Ambil selai tadi. Okey. Tutup bahagian atas dia. Kalau tak muat, buat koyak lagi. Okey. Kemudian kita ambil kain ni tadi, samakan dengan bawah.
tegangkan dia. Nampak tak ada lebar kan? Jadi tutup bahagian atas dia. Tutup. Okey, boleh. InsyaAllah. Nampak? Dia akan jadi macam ni. Satu tips saya nak bagi tahu, kalau lepas mandi, kalau lah orang tu ataupun masjid suruh nak buat tempat mandi mayat dengan kafan, jangan buat sebelah-sebelah. Susah. Biasanya masjid buat sebelah mandi, sebelah kafan. Jadi isu dia bila mana jenazah tu nak alih daripada mandi ke kafan, orang tengah ni nak alih ke belakang macam mana? Dia susah. Dia kena panjat pula tempat kafan tu, nak angkat mayat. Jadi benda ni nampak tak comel lah. Kalau kita buat memanjang mandi kafan, lepas mandi tarik jenazah bawa ke tempat kafan, dia lagi senang. Dan meja ni jangan besar sangat, 2 kaki setengah ataupun 3 kaki cukup dah. Kalau yang ni 4 kaki, kan dia besar. Jadi macam tadi lah, susah dia nak angkat kan. Jadi tu antara teknik lah. Baik, sekarang ni kita nak kira berapa lapis baju ataupun kain yang dah tutup badan dia. First, kain kemban 1, 2. Kemudian kapas 3. Ni 2 helai kain kanan, 2 helai kain kiri, 4 campur 3 7. Dah 7 dah. Kemudian kita ada 2 lapis lagi, 8, 9, 10, 11. 11 lapisan duduk atas badan mayat menggunakan kain kurang daripada 10 meter tadi. Ya. Baik. Sekarang ni kita nak dah buat yang ni. Saya nak bahagian kepala pula. Okey, sekejap ya. Okey, kat kepala sekejap. Okey, letak. Buat macam ni. Dia tutup je. Kapas yang kat kepala tadi tutup je. Ambil kapas lagi. Kita lipat sikit sebab dia keluar bulu-bulu tu. Lipat sikit macam ni. Tutup bahagian kepala dia. Angkat kepala dia, selit dekat bawah ni. Nampak tak comel tu? Okey. Buat. Kan dah. Dah. Boleh? Boleh? Okey. Okey, kita ambil kapas sedikit lagi. Kita gulung-gulung sikit sebab nak tutup bahagian tekak dia. Ya, kalau jenazah perempuan nak jaga bahagian leher dia lah, aurat dia. Macam ni. Okey. Kemudian ambil kain kemban, kain serban tadi. Okey, yang saya kata tadi dia dah buat 1 meter, kita potong 2. Potong 2 Potong 2 kat sini. Sebab apa kita nak buat 2 bahagian. Sikit je potong. Okey, gunting tu boleh alih kan. Okey, 2 helai. Kain serban tadi ni. Okey, kain yang sebahagian daripada ni kita lipat ujung sikit. Buat lipatan dalam 3 lipatan pun boleh. Sikit je. Lipatan macam ni. Okey. Ni kita nak tutup kepala dia. Lelaki dan perempuan sesuai pakai kaedah ni. Okey. Letak kat bahagian kepala dia macam ni. Kenakan bahagian bahu dia. Ni nak tahu dia punya center dia ni. Tengah-tengah bahu dia. Tangan kita ni selop, pegang sampai kat telinga dia ni. Angkat kepala dia, selitkan kepala dia. Kain tadi. Nampak? Adjust sikit. Dah tutup dah bahagian kepala dia. Kalau jenazah ni jenazah perempuan, rambut dia panjang, selit je kat bawah tu. Dia tak boleh ikat tak boleh ikat rambut. Selit. Okey, jadi macam ni. Okey. Kemudian kain yang selebih tadi, kita lipatkan dia sekecil-kecilnya. Kita lipatkan dia lagi kecil-kecil sehingga nampak macam kain serban. Kita lipat. Okey, macam ni ukuran dia lebih kurang. Okey, letak kat bahagian bawah dagu dia. Kalau mulut dia terbuka, maka kita tak payah ikat dah. Macam tadi, kain pocong tadi. Ikatan pocong berlaku sebelum mandi kafan. Jadi, kita ikat macam ni, tarikkan bawah dagu dia, selitkan saja dekat bahagian kepala dia. Maka mulut dia akan tertutup. Selesa tak bang? Selesa.
Kalau mayat sebenar, kita tak tahu kan. Okey, dah siap. Ambil kapal, gumpal-gumpal, sembah kat hidung dia. Tak buat sekarang lah kan. Balik kan. Ambil celak ke apa, nak letak ke celak. Dalam set ni pun ada celak, tak silap. Minyak atar supaya orang nak cium senang. Kemudian kita ambil sehelai kain lagi. Kalau orang style orang lama, dia nak tutup muka dengan kapas. Bila dia tutup muka dengan kapas, kapas ni akan melekat pada muka. Tutup teruskan macam ni kan. Dia lekat. Jadi letakkan kapas ni di atas kain. Jadi kain ni yang tutup muka dia. Kalau orang datang nak tengok, selak je lah. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka. Okey. Dan bila nak tutup ni lah, kita panggil lah waris-waris tadi. Bang, sabar ya, cium dia. Cium. Mari sini. Anak sulung nak lari pula. Cium tu, sabar je bang. Dia mesti akan sedih sebab macam ni lah keadaan dia kan. Sabar, cium. Sini. Sabar. Time macam ni akan muncul 2-3 watak yang tak diundang. Watak apa? Dia akan cakap, jangan kena air mata. Akan datang, jangan kena air mata kan. Lap air mata tu, merembeh mata kawan tu kan. Nak air mata, keluar lagi. Dah duduk tepi tak payah cium. Kenapa? Kalau air mata kena mayat, terseksa mayat ni. Ini pandangan yang salah ya. Air mata kita, kalau kita kumpulkan berapa orang adik-adik? 10 beradik, kumpulkan satu gayung. Okey, curah kat muka tu pun tak jadi masalah kan. Air mata tidak menyebabkan mayat terseksa. Yang menyebabkan mayat terseksa ialah ratapan. Walaupun dia tak menangis dekat depan dia, tak kena air mata kat muka orang tu, dia beratap, kenapa abang mati bang? Nangis tumbuk dinding. Dinding masih tumbuk abang. Imam pun datang, sabar ya kak. Tu imam kan. Semua orang dia nak marah kan. Maknanya tu meratap. Itu yang menyeksa mayat ya, meratap Nabi larang ya. Adapun air mata tak jadi masalah dari sudut hukum. Kerana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar cium Rasulullah dalam keadaan air mata dia keluar. Dia cium muka Rasulullah betul-betul. Kalaulah benda tu salah, tentu Abu Bakar tak buat kan. Jadi kita nak betulkan masyarakat bahawa air mata tak jadi masalah kalau terkena pada mayat dari sudut hukum. Tapi dari sudut adab, kena fikir adab ya. Mentang-mentang lah itu, Ustaz Rafi cakap dalam kuliah tu kata apa, air mata tak jadi masalah. Dia pun menangis, siap dengan ingus, cium mayat, meninggalkan bahan bukti kat muka mayat. Air mata memang tak menyakiti mayat, tapi menyakitkan orang belakang. Orang belakang nak cium, tengok bahan bukti. Tak apalah imam, saya reda kan. Hilang selera dia kan. Jadi sebaiknya laplah air mata, bukan kerana hukum tadi, tapi adab kita pada mayat. Cium, sekiranya air mata kita jatuh kat sini, cepat-cepat lap ya, kena faham kat situ ya. Baik, dah selesai ya. Semua dah tengok. Okey, kita tutup ya. Tutuplah muka dia kat sini. Okey. Jadi kita tutup daripada sebelah kiri dulu. Kiri dulu tutup. Okey, jangan tutup betul-betul, buka sikit. Okey, pegang macam ni. Ngumpalkan macam ni. Lama dah banyak tu. Sian dia. Okey, abang, tutup. Selitkan kat tepi ni. Okey. Okey, selitkan bawah ni, pegang bunjuk dia. Okey, tutup belah kanan pula. Kiri, kanan, okey. Okey. Baik, macam ni, tutup. Okey, gumpalkan tu. Gumpalkan. Samakan ni. Ni tarik ni. Lebih ni. Gumpalkan. Okey, satu lagi benda yang kita nak kena tegur ialah bila kita nak mandikan jenazah, kafan jenazah, jangan ketat sangat. Ada orang tu dia kata, saya nak ketat-ketat supaya tak nampak tegang, tak nampak komod. Ni semua kena tegang. Benda tu nampak cantik, tapi sebenarnya menyakitkan mayat. Sebab tegang, dia tarik tegang, nampak bentuk badan, sakit mayat ya. Siapa suruh tak nak kedut? Ini bukan badan uniform. Tak nak kedut kan macam ni kan. Ini bukan badan uniform, biarlah berkedut pun kan. Tutup aurat tu, letak kain macam tu je, macam ni kan. Letak, sisip kat tepi ni. Dah lah. Tak payahlah beria sangat. Okey, tu satu tips. Satu lagi tips, sekiranya macam ni kan.
Alamak, cekak dia ni tak cukup panjang, kaki dia lebih pula. Macam mana cara dia? Okey, saya bagi tahu. Okey, bang sini. Abang pegang kain ni kuat-kuat. Lepas satu. Pegang kain macam ni. Tahan. Okey, abang kat sana. Angkat sini. Okey. Oh, cabut pula. Jaga Okey. Minta dua orang lagi apa? Boleh pegang kain ni? Saya nak tarik mayat ni. Okey. Jangan bagi kain ni bergerak. Tahan je. Tahan pegang dah dalam sikit. Kat depan sikit. Okey, tahan betul-betul Okey, caranya ialah pegang bahagian munjut kaki ni. Orang kiri kanan pegang, kita pun tarik. Boleh adjust balik. Okey, sekejap Ni ada wayar sekejap. Nak pergi sana. Okey, kita tarik balik. Okey, angkat. Okey, kemaskan balik. Okey, cuba tarik. Sebab tadi dia bergerak. Jadi, benda ni kita boleh adjust atas, bawah asalkan dengan kain ni bergerak. Okey, kemudian baru dah tutup. Yang ketiga, selitkan. Okey, yang keempat. Muka ada senyum, ada ong. Buat profile picture Lagu malam ni jangan terkejut malam ni tukar profile kat WhatsApp dia Okey. Tali ni kita ikat tepi. Okey, ikat tepi. Kemudian ambil sehelai kain, namanya tasjiah. Ini sunnah. Sunnah kita letak ke atas badan mayat. Kenapa letak atas badan mayat? Jangan biarkan mayat ni macam ni putih saja, supaya orang tak nampak aib dia, bentuk badan. Kalau darah keluar ke apa, orang tak nampak bila ada kain macam ni. Okey, belah atas ni kita boleh buat rendah. Buat je sikit. Ikut style sendiri je. Nampak macam bunga-bunga sikit, okey lah. Cantik lah tu. Tu skill. Okey, dah siap. Maka selesailah dalam bab urusan mandi dan kafan. Alhamdulillah. Pukul apa nak ke bumi ni? Lepas tu dah siap dah kot. Dah tu Sakinah. Nak hantar balik Sarawak ke mana? Okey, sekarang kita nak buat praktikal solat jenazah. Okey, bolehlah bapa yang ada kat depan ni, kita buat contoh di sini. Okey, boleh duduk sini. Menghadap sana supaya senang orang nampak. Banyak sangat wayar ni. Macam kat dalam wad. Saya baru balik wad tadi tuan-tuan. Baru discharge pagi tadi. Pukul 6 pagi tadi, 5 pagi tadi. Malam nanti nak sambung balik masuk wad. Ya, bukan keluar wad bahagia bukan. Sekejap nak mata. Okey, boleh Selesa Okey, seorang imam. Okey, yang lain naik atas lah, tak apa, tak muat. Alright. Jadi, saya bagi penerangan tentang kaedah solat jenazah. Okey dah Barang siapa yang solat jenazah, pahalanya 1 qirat. Barang siapa yang ikut jenazah sehingga kubur, pahalanya lagi 1 qirat. Itu nanti kita jelaskan. Jadi, tinggi daripada imam kan? Ni macam kat Mekah lah ni, imam kat bawah, kita kat atas kan. Okey, jadi kedudukan yang paling afdal, apa dia? Yang disebut dalam sunnah ialah kedudukan imam. Kalau jenazah lelaki, imam duduk setentang dengan kepala. Okey, macam ni. Kalau jenazah ni perempuan, imam duduk setentang dengan pinggang. Maka itu keadaan yang disunahkan. Adapun kedudukan mayat kepala kanan kepala kiri, itu tidak pernah disunahkan. Ya, itu kaedah. Kena faham ya, kaedah tu ialah kaedah ulama. Ya, adapun sunnah itu ialah sunnah berdasarkan hadis. Ya. Kenapa kaedah tu diguna pakai? Kerana ulama terdahulu menetapkan kepala lelaki sebelah kiri, kepala perempuan sebelah kanan. Kenapa? Kerana nak memberikan makluman kepada orang belakang yang baru sampai. Dia tak tahu ni jenazah lelaki ke perempuan, dia tak nampak imam, tapi nampak kedudukan mayat. Oh, kepala belah kiri, dia nampak kain tu kan. Okey, ini lelaki. Itu kaedah. Adapun demikian, saya lebih suka ataupun lebih berpandangan kepala lelaki dan perempuan semua belah kanan. Kenapa? Kerana itu lebih tepat kepada sunnah. Pertama, dalam kubur jenazah lelaki dan perempuan semua sebelah kanan. Tak ada beza. Dekat kubur semua belah kanan. Yang kedua, banyak hadis menyebut Rasulullah selalu mengutamakan sebelah kanan. Maka kita letaklah kepala lelaki sebelah kanan macam ni. Tak ada masalah. Okey. Jangan contohi seperti ini.
waktu solat. Kata Request kan? request. Oh, request. Tak apa. Sampai gambar dia. Ada orang komen gambar saya kursus jenazah kat satu tempat. Dia kata, kenapa ambil gambar siap report ni apa semua kan? Kalau jenazah keluarga aku meninggal, jangan kau buat macam ni. Saya kata, bang, jangan lurus sangat bang, itu kursus. Dia pembaris lah. Wah, saya letak gambar pemaris kan. Kan kena kecam kan sia-sia kan. Semua orang tahu tu kursus kan. Dia gurau lah tu. Baik, jadi kita nak solat jenazah. Niat sahaja aku solat ke atas jenazah ini 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Mudah saja. Sahaja aku solat ke atas jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala pun boleh. Sahaja aku solat ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Simple. 4 takbir. Niat dalam hati kita. Ya, kena ingat kita cakap Melayu je sebab apa senang nak ingat. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Takbir pertama, imam takbir pertama. Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah. Kita baca pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tak payah baca surah-surah yang lain. Terus takbir yang kedua. Allahu Akbar, selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu paling ringkas. Dan terbaik selawat Ibrahimiyah macam dalam tahiyat akhir. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Sambung terus. Ya, tu takbir yang kedua. Takbir yang ketiga, Allahu Akbar, doa ke atas mayat. Kalau mayat lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah ni jenazah perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai, ada 2 jenazah ataupun lebih, Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya. Ada lagi ya. Bagaimana pula kalau jenazah pondan? Macam mana Allahumma fir lahu hahum. Jangan jamak semua sekali. Allahumma fir laha. Jangan ha pun tak boleh kan. Allahumma fir lahu juga ya. Walaupun dia pondan, dia lelaki juga. Takbir yang keempat, dia panjang lagi doa tapi itu pun boleh dah. Takbir keempat, Allahu Akbar. Kalau imam tu terus salam, kita ikut. Kalau imam tu bagi ruang untuk kita baca doa, bolehlah baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Kalau perempuan, kalau ramai, hum. Tapi tiba-tiba waktu belajar, ingat, time nak buat betul-betul terlupa. Allahumma la hawla wa la, lain ni. Try lagi. Allahumma lakasumtu. Lagi jauh kan. Maka tak payah teruskan. Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pun boleh. Ya. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama wajib, yang kedua tu sunat. Ya. Selesailah kita. Tapi dalam bab solat jenazah ni, dia berlainan tempat. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, Madinah, dia lagi sama je kaedah dia. Cuma takbir yang ketiga tu imam lama. Kadang kita pun rasa macam, apa lama dengan imam ni? Dah sudah ke belum ni kan? Tengok kan, sudah. Imam memang lama takbir ketiga tu. Takbir keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu je. Sekali je, habis. Sebab dia orang buat kat sana sekali saja. Kita ikutlah sekali ke, tambah lagi 2 pun tak apa. Sebab kita dah keluar daripada. Okay. First, dalam kubur, kita keluarkan kain ni dulu. 3 orang duduk sini. Lagi 2. Menyambut jenazah. 2 orang ni ialah orang yang dekat atas. Boleh? Okay. 2 orang ni ialah orang yang berada di atas. Okay, di atas Jadi cara-cara dia, yang 3 orang ni, dia sambut jenazah tangan kanan bawah, tangan kiri atas. Mak ni, buat kat atas dulu. Kononnya dia tengah menyambut jenazah. Angkat jenazah tu, tangan kanan bawah, kiri atas. Gini. Kanan bawah, kanan bawah. Ni kanan bawah. Kaki kanan pun dah tak udah. Kanan bawah, kiri atas. Okey, cuba kita sauk dia. Okey, abang tolong angkat sikit. Okey, tangan kanan bawah, okey, tangan kiri atas. Cuba angkat. Okey. Cuba bawa turun ke bawah ni. Boleh tak? Agak-agak.
Ni situasi sempit dalam kubur lah ni. Cuba. Boleh buat turun. Dekat perlahan. Okey, orang atas turun lepas. Okey, lepas. Okey. Ngiring mayat, ngiring. Dia memudahkan kita untuk masuk mayat. Lepas. Jangan lepas perlahan. Ya Allah. Okey, mayat di dalam kubur dia akan mengiring. Okey, kita mengiring ada? Boleh Boleh. Mengiring kan menyesal aku jadi mayat. Kemudian buka tali dia. Ambil gambar lu. Apa ambil gambar lu? Arwah baik. Macam mata tu. Ambil gambar dulu sikit kan. Nak tunjuk kat orang rumah dia nanti. Jangan senyum, jangan sedih. Sian dia kan semua orang gembira kematian dia. Okey, kemudian selfie pula. Okey, orang atas tolong kepal-kepalkan tanah, paskan kepada orang bawah untuk dia sendal kat bahagian belakang dia supaya dia tidak terbaring. Manakala orang yang belah atas ni, belah depan ni, dia kena buka, tali semua buka. Okey, yang belah kepala ni, abang kat atas. Ni, yang ni kat sini. Abang kat sini. Okey, buka tali dia. Buka bahagian muka dia. Siapa ikat ni? Ya Allah, siapa lah ni kan? Menyumpah orang bawahan. Okey, tali jangan bawa ni atas. Longgarkan macam tu saja. Kemudian yang bahagian kepala ni dia kena selak sampai nampak muka arwah macam ni. Cuba rapatkan ke dinding kubur sekiranya dapat. Sekiranya tak dapat, ambil tanah sedikit, letakkan dekat hidung dia. Kemudian letak kain kat atas ni, tutup sikit bahagian muka dia. Jangan. Tutup bahagian muka dia. Supaya apa? Ini sunat sahaja, ya. Yang wajib ialah mengiring ke kanan. Buka muka hukumnya sunat. Sekiranya tak buka muka pun tak jadi masalah. Bukan kiblat tak? Mesti menghadap kiblat tu wajib. Hak jenazah menghadap kiblat. Okey, confirm dah tak terbaring dah, baru kita naik atas. Okey, baringkan dia kejap. Sian dia. Kemudian papan lahat pun diturunkan. Dekat Malaysia ni ada 3 jenis liang. Satu lahat tengah, papan lahat dekat atas tengah. Satu lahat tepi, dia bentuk L, lahat kat tepi. Jenazah kat dalam ni, lahat tepi. Satu lagi, keranda. Turunkan keranda, jenazah dah mengiring dah kan. Maka dalam situasi lahat tengah dan juga keranda, tanah yang kita nak letakkan tu, dia akan berbunyi kalau tanpa alas. Sebab tu orang letak tikar kan. Tahan dengan tikar, tanah tu dah rata atas tikar tu, barulah kita alihkan tikar tadi tu. Kemudian kambuskan. Tujuan dia apa? Untuk kita menghormati jenazah kerana pendengarannya tu kembali. Kita beradab pada mayat, jangan bagi bunyi. Dah confirm dah tanah tu dah rata, kita kambus sehinggalah tinggi barang sejengkal. Dalam sejengkal tu tinggikan, buat bukit sikit, dah selesailah pengebumian jenazah. Terpulanglah nak buat tahlil, talqin ke, itu semua apa saja yang kita rasa nak buat, silakan selagi mana ada kita punya pegangan kita, ya. Baik. Okey, jenazah boleh? Menung biar je lah lepas tu kan. Okey, selesailah kita punya kursus pagi ni. Okey, boleh lepaskan dia dulu. Saya nak selitkan tentang solat jenazah gaib tadi. Okey, solat jenazah gaib itu berlaku dalam 2 keadaan. Pertama, jika jenazah itu jauh daripada kita. Kita duduk KL, arwah tu dekat mana? Johor sana, jauh. Kita nak balik tak dapat. Maka boleh solat jenazah gaib. Yang kedua, sekiranya mayat tu dah siap ke bumi, kita baru sampai. Mana jenazah? Dah ke bumi dah tadi. Allah, tak sempat nak solat. Tak apa, boleh solat jenazah gaib dekat tepi kubur dia. Apakah kaedah dia? Sama sahaja, sama ada kita kat tepi kubur arwah menghadap kiblat, ataupun kita dekat rumah, kat masjid nak buat solat jenazah gaib pun boleh. Seorang-seorang boleh, berjemaah pun boleh. Macam mana cara dia? Sama. Niat, kita buat 4 takbir, salam. Bacaan semua sama. Cuma niat tu je kita khususkan. Sahaja aku solat ke atas, sebut nama siapa, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Bilakah solat jenazah boleh buat? Dia bermula daripada awal-awal dia dah siap kafan. Mana syarat dia mesti dah siap mandi dan kafan, baru boleh solat jenazah. Okay, nak air penawar ke apa? Tak ada. Mestilah dah siap mandi dan kafan, baru boleh solat jenazah gaib.
Kalau tak dapat, contohnya bila nak mandi jenazah ni pagi esok, oh ya ke, kami nak solatkan dululah. Tak boleh. Tak boleh, terima kasih. Tak boleh langgar rukun. Dan dia boleh solat jenazah tu sampai bila? Sampai sebulan daripada hari pengebumian dia. Contohnya dia ke bumi hari ni. Hari ni 5 hari bulan 11. Boleh solat jenazah sehingga 5 hari sebelum 5 hari bulan 12. Sebulan saja tempoh digunakan. Kerana itu yang berlaku ketika Rasulullah tanya mana tukang sapu masjid dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, dia dah wafat dah. Bila dia wafat? Dah sebulan dah. Maka Nabi pun dibawa ke tepi kuburnya. Tunjuk kubur di sini, Nabi pun solat jenazahnya. Kata ulama, sebulan daripada hari pengebumian wanita tadi. Maka itulah pegangan kita, solat jenazah gaib boleh sebulan daripada hari pengebumian dia. Dan syarat dia lagi apa dia? Mesti jenazah tu wujud. Tak boleh kata mati tapi mana kuburnya? Tak ada kan? Hilang gaib ku sangka mati. Kalau mati di mana kuburnya? Kan? Cerita momok kan? Jadi macam MH370 dah hilang dah orang tu. Dah diisytiharkan dah mati. Tapi tak boleh solat jenazah gaib kerana tidak ada bukti kematian dia. Mana badan dia? Mana anggota badan dia? Semua tak ada. Tak boleh. Ya. Contoh, kalau kita tahu seorang tu mati lemas. Kita tahu dia mati lemas sebab tasik tu dalam. Kan? Dan dalam tu ada buaya. Kan? Memang dia mati dah, tapi mayat tak jumpa. Kemudian esok nampak tangan. Orang tahu tu tangan dia sebab ada cincin. Tu tangan dia tu. Macam nak buat? Mandikan tangan dia, bersihkan tangan dia, tapi tak boleh solat jenazah lagi. Terus ke bumi. Kenapa? Manusia boleh hidup tanpa tangan. Tu logik kita. Besok lagi jumpa kaki pula. Macam mana ni? Bersihkan kaki dia, kafankan kaki dia, terus ke bumi. Tak boleh solat lagi. Manusia boleh hidup tanpa kaki. Tulat, jumpa pula kepala dia. Jumpa kepala dia macam ni. Mandikan dia, kafankan dia, baru boleh solat. Kenapa pula? Dah mati, dah kepala muncul kan. Dah kalau jumpa kepala saja tentulah dah mati kan. Walaupun anggota badan lain tak jumpa. Maknanya bukti kematian tu ada dekat situ. Maka boleh solat jenazah gaib. Ya. Baik, selesai. Kemudian kita pun dapat pahala 1 qirat. 1 qirat ni besar mana kata sahabat? Sebesar emas, gunung emas atau sebesar Uhud. Uhud ni tuan-tuan, saya bawa balik Mekah dalam 2 minggu lepas. Kan saya pergi balik Madinah tengok. 7 km perjalanan, diameter dia lebih kurang 24 km. Tinggi. Tu pahala solat jenazah saja. Ya Allah, besarnya. Rugi siapa yang tinggalkan ni. Rugi ya, 4 takbir je. Tak sampai pun 2 minit selesai dah kan. Kat Mekah lagi lah. Siapa yang solat ibadah dekat Masjid Haram, 100,000 kali ganda. Siapa solat kat Masjid Nabawi, 1000 kali ganda. Siapa yang Masjid Al-Aqsa, 500 kali ganda. Ulama kata kali ganda. Ya, bukan kata kalau kita solat jenazah 1 qirat dekat Mekah 100,000 qirat. Tidak. Kiraan dia berganda. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 sehingga 128 dan lain-lain. Itu baru 8 gandaan. Bayangkan pahala-pahala lagi besar, 100,000 kali ganda. Ini yang ramai orang tak ambil manfaat. Lepas solat aja kat Mekah tu kan, ramai keluar tak nak solat jenazah gaib. Sebab solat jenazah gaib ni sekejap je. Rugi kalau kita tinggalkan ya. Baik, solat jenazah gaib, solat jenazah kat Mekah tu ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Kita pun dah 12.30. Ada soalan nak apa dia? Orang perempuan boleh solat jenazah tidak? Banyak orang kata macam solat jenazah ni untuk lelaki saja. Padahal solat jenazah ni untuk lelaki dan perempuan. Kadang-kadang bila nak solat jenazah, adalah orang kata, okey orang perempuan ke belakang, orang lelaki nak solat. Padahal kita kena galakkan dia. Mari sini solat. Kami tak buat telekung. Tak apa, asalkan dia yakin tutup aurat, solatlah. Ya, ada wuduk, tutup aurat, jadilah. Tapi kalau dia rasa macam tak cukup tutup aurat, maknanya ada masalah lah pada pakaian dia. Kena fikir kat situ. Baik, ada soalan lain? Ustaz, bila kematian, adakah perempuan boleh mengiringi jenazah ke kubur? Baik, mengiringi jenazah ke kubur pada dasarnya orang perempuan tidak dibenarkan. Bahkan ada riwayat mengatakan orang lelaki pun tak dibenarkan, melainkan ahli ataupun orang yang nak usung jenazah je. Sehinggalah Islam dah mula kuat, iman para sahabat dah mula teguh, barulah Nabi benarkan orang lelaki.
Dan kemudian pada Rasulullah dah wafat, satu hari Aisyah radhiyallahu anha balik daripada tanah kubur. Sahabat tanya, "Ya Aisyah, kamu daripada mana?" Katanya, "Aku baru selesai kebumikan jenazah saudaraku." Kata sahabat tu, "Bukankah Rasulullah larang orang perempuan pergi ke kubur mengiringi jenazah?" Kata dia, "Dulu Rasulullah larang, tapi sekarang dia dah benarkan." Makna kata bahawa orang perempuan boleh mengiringi dengan syarat jangan dia melampaui batas, jaga aurat, jangan beratap dan sebagainya. Dulu jahiliah macam tu, tapi sekarang kita dah beriman, kita dah ada panduan ilmu, kita tak ada dah meratap kat kubur. Wallahu alam. Ya, soalan lain? Ya puan? Baik, soalan yang bagus. Semalam hari Jumaat baru saya selesai tazkirah Jumaat dekat Masjid Melawati, cerita tentang hukum ihdah dan ihdad. Ihdah dan ihdad. Ihdah tu tempoh berkabung, tempoh seorang isteri kena mengasingkan diri. Ihdad ialah berkabung. Ya. Orang perempuan, 3 benda saya katakan tadi waktu ihdah. Tak boleh berhias, tak boleh berwangian, tak boleh keluar rumah. Keluar rumah ni konsep dia luas. Takkan tak boleh keluar langsung. Dia ada keperluan juga, nak cari nafkah, nak cari makan. Mana ada syarikat yang benarkan cuti 4 bulan 10 hari. Pos Malaysia kalau suami meninggal berapa hari cuti? Seminggu ada? 3 hari je. Ya Allah. Proton Shah Alam seminggu. Seminggu lah ambil cuti ihsan 3 hari, betul cuti lain lah. Pandai-pandai sendiri lah kan. Tolaklah AL kan. Baik, nak kata bahawa tak ada tempat yang bagi cuti panjang. 3 hari tu pun nasib lah tu kan. Ada tempat yang tak bagi cuti langsung, hari mati tu je, besok kerja balik kan. Jadi dalam hal ini, ulama kata untuk mencari nafkah keperluan dia, maka diharuskan boleh keluar. Ni cerita pasal tu dulu ya. Maka dalam hal ini kerana kita dalam Islam menjaga 5 maqasid syariah, iaitu agama, harta, keturunan, akal dan juga agama, akal, nyawa, keturunan, apa satu lagi ni? Maruah, harga diri. Ya, 5 benda ni. Jadi dalam hal itu dikira sebagai harta ataupun dia punya nyawa. Sebab tak bekerja, macam mana nak makan? Itu fikir macam itulah. Maka diharuskan. Dalam hal untuk jenazah isteri nak mengikut ke kubur, memang kita tahu isteri dah bermula hukum iddah, maka sebaik-baiknya tempatnya di rumah. Namun jika isteri tu rasa macam tak lepas, saya nak tengok juga suami saya dikebumikan, dia sayang kat suami dia. Kalau tak tengok rasa terbayang-bayang je macam arwah tu masih ada, sebab tak nampak rumah tu kan. Ni masalah akal. Kalau dia tak tengok, orang larang dia, kau tak boleh pergi, kau ini dia, kau duduk rumah, besok akan jadi dendam. Kau lah yang tak bagikan aku tengok laki aku kan. Bergaduh pula dia kan. Yang kedua, mungkin akan menyebabkan emosi dia ni terganggu. Terfikir-fikir kan, alamak sedihnya aku tak dapat tengok kan. Maka benda tu mudarat besar. Maka diharuskan orang perempuan boleh, sekiranya dia tak mampu nak duduk rumah, boleh ikut suami ke kubur, ikut sehari tengok, tapi dengan syarat jangan bersama dengan, jangan dedahkan diri dia, kena bersama mahram, anak-anak dia, tengoklah daripada jauh kan. Dia ikut uruf setempat tuan-tuan. Uruf setempat tu apa dia? Kat Malaysia memang kebanyakannya kita akan nampak isteri akan ikut ke kubur, orang tak nampak lain dah, kebiasaannya. Tapi kalau di kat tempat lain, Tanah Arab, Mekah, Madinah, tak ada orang perempuan ikut, maka itulah uruf setempat, kebiasaan mereka ya. Cuma dia kena jaga diri dia. Faham kat situ ya. Iddah orang perempuan kena jaga diri dia. Tu je. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ya. Baik. Ni kerana apa? Iddah ni juga dia termasuk dalam hukum seorang jika waktu dalam dunia nyata kita jaga diri, tak berhias, tak berwangian, tak keluar rumah, jaga diri. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ni orang perempuan dia dalam iddah, dia tak jaga diri dalam dunia sosial, media sosial. Dia rancak berstatus, komen sana sini, ulas isu sana sini. Dia dalam tempoh iddah, dia tak boleh dedahkan diri dia, sebab boleh menimbulkan fitnah. Contoh, dia update status 3 hari dah suami meninggal dunia, anak mula bertanya, manalah papa kan. Dia nak luahkan apa yang berlaku kat rumah dia.
tapi mengundang komen orang lain. Sabarlah ya, tenanglah ya, insya-Allah dapatlah apa-apa baru nanti. Tak kena waktu tu baru 3 hari suami meninggal dah kata dapatlah apa-apa baru nanti kan. Komen tu tidak boleh, kerana walaupun niat bergurau tapi boleh mendatangkan fitnah. Kenapa orang perempuan perlu dijaga macam tu? Kerana Islam nak mengosongkan rahim dia, menyucikan diri dia, supaya betul-betul tak ada walaupun sedikit pun benih daripada lelaki dia. Katakanlah dia mengandung waktu tu, tak tahu suami dah meninggal, dah lama 2 bulan baru tahu dia mengandung. Maka kalau dia jenis liar, komen sana sini, rancak sana sini, keluar semua, bercuti semua, orang akan fitnah dia. Suami baru meninggal dah mengandung, siapa punya anak tu? Itulah Islam menjaga orang perempuan. Katakanlah dia duduk rumah je, dia duduk rumah je, tak ada pergi mana. Oh, suami dia lah tu kan. Orang takkan cakap, menutup pintu fitnah tadi. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain? Jutaan? Ya, tak boleh make up. Dia kena neutral lah. Maknanya tak payahlah pakai bedak sikit-sikit boleh lah kan. Kalau jenis muka dia kusam kan. Bedak. Nak pula dia kerja kat customer service, kaunter depan kan. Tak payahlah bergincu beria sangat. Sekadar nak ataupun nampak macam ceria lah muka dia kan. Dia bekerja. Tak pula jumpa customer kan. Orang kata tak boleh cakap langsung dengan lelaki. Dah kalau customer dia tu lelaki. Kak, tandas mana kak? Tak nak bercakap. Tu tak boleh lah macam tu. Nak pula kalau tu jenis berniaga, jual nasi lemak bagi kan. Dah buku nasi lemak. Kak, nasi lemak 3, kari pat RM1. Narik. Kak, saya kat sini. Tak nak tengok punya pasal. Pun tak boleh juga. Dia ada muamalah yang dibenarkan. Kerana dalam konsep kerja dia. Tu boleh. Ya. Okey, kat sini dek. Okey, nasi lemak. Okey, nah. Sama asin ke sama campur? Boleh. Sekadar muamalah dia. Tapi kalau berkaitan dengan hubungan ataupun peribadi diri dia, tak boleh. Kak, kat rumah macam mana kak? Suami dah tak ada. Tu hal private. Tak boleh dia share. Diam je lah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Ya? Ada? Tak ada Okey, sekarang ni insya-Allah kita sekarang itu yang dapat saya kongsikan. Saya nak tunjuk video sebelum tutup ni. Ada video ya. Okey, jadi jika ada sebarang aib saja Ustaz Undertaker kan, insya-Allah muncullah orang ni kan. Ya, follow lah insya-Allah, banyak perkongsian. Saya kalau kuliah kat masjid kat surau, saya akan kupas persoalan fiqh jenazah. Banyak persoalan fiqh jenazah yang orang tak tahu, hukum makam dan sebagainya. Ni kita kena cerahkan. Boleh follow situ. Baik, ni video ya. Ustaz Undertaker. Apa tu? Oh yes. Jadi disebabkan kerana ini adalah bahagian privacy, kita tak boleh dedahkan video ini secara umum. Untuk live kita tutup setakat ini. Mana-mana yang ada buat rakaman boleh tutup dulu, tak boleh ada gambar sebagaimana, kerana saya terikat dengan hukum, dengan undang-undang kerajaan Filipina. Ya, lesen saya boleh ditarik sekiranya video ni terdedah pada umum. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kursus kat mana? Sungai Tua. Besok kita ada satu lagi live kursus di Masjid Sungai Tua Selayang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuntut yang tu.